You all memang suka tanya soalan kan? Ya, dalam video kali ini saya akan menjawab soalan-soalan yang sering ditanyakan di Google, di-searchkan ya, di ruang Google search tu, dan juga yang sering ditanyakan kepada saya. So ada beribu-ribu soalan. Kita mulakan dengan 7 soalan dahulu. Edisi lain kita sambung soalan lain. Jom. Glowy girls, glowy guys. Hai. Okey, saya faham. Anda tanya banyak soalan dan kadang-kadang yang ada sempat kami jawab dekat ruang komen di YouTube ini. Ada juga yang kita tak sempat jawab. Bukan kat sini saja sebab kita banyak channel nak jaga. Kadang-kadang dekat Instagram pun berderet soalan yang saya dapat. Dekat IG personal saya pun, macam mana korang tahu IG personal saya pun saya tak tahu. Pun saya terima dalam inbox macam-macam soalan. So ada yang saya sempat jawab, ada yang saya tak sempat jawab. So tujuan utama video ini, saya nak menjawab soalan-soalan yang sering ditanyakan kepada saya dan juga yang sering di-search di ruangan carian Google. Biasanya orang cari. Ya. Dan edisi video begini mungkin ada banyak, insya-Allah, kerana nak jawab beribu-ribu soalan tu memang banyak edisi kena buat. Tapi kita mulakan dengan 7 soalan asas dahulu. Jom tengok. Bila sebut langkah paling penting dalam penjagaan kulit, bagi saya dia merujuk kepada langkah paling asas dahulu. Skincare macam ni tau, dia punya rutin adalah kena mulakan few basic steps before kita pergi yang intermediate step, before kita pergi advanced step. Kerana ada langkah-langkah atau bahan-bahan atau produk-produk dalam langkah intermediate advanced tu memerlukan kita mempunyai asas skincare yang kukuh dan konsisten. Jadi, apa langkah yang penting? Sudah tentu 3. Cuci muka, pakai pelembap, pakai sunscreen di siang hari. That's it, 3. Kalau pilih pencuci muka yang mana dia membersihkan kulit dengan elok tanpa menyebabkan kulit jadi kering dan tegang. Rasa kena tarik-tarik. Tak nak pencuci muka macam tu. Saya punya prinsip sekarang ni kan, bila pilih pencuci muka, saya tak cari pencuci muka yang ada AHA, BHA, yang ada bahan aktif yang melampau-lampau. Tak payah. Saya nak a good gentle cleanser. That's enough. So, that's number 1. Kedua, pelembap. Pilih pelembap ikut jenis kulit. Kenapa ya? Sebab pelembap ni, selain daripada dia melembapkan kulit, dia kena bergerak serasi dengan kita punya sifat kelenjar minyak semula jadi. So, kalau kelenjar minyak anda jenis aktif menyebabkan kulit anda berminyak, ada tekstur pelembap yang sesuai. Contoh macam gel lah. Kalau kulit anda kering, kan? Kalau mempunyai kulit kering ni, biasanya kelenjar minyak dia tak berapa nak aktif. So, you require pelembap yang give you some oil ingredient dekat dalam tu. So, biasanya dia datang dalam bentuk krim ataupun lotion. Kombinasi boleh pilih. Ada satu tekstur nama gel cream, boleh pilih yang macam tu. So, basically, tengoklah video saya pernah ada buat video ni, pelembap dan matching dengan jenis kulit. Pergi tengok. Okay. Dan sunscreen sudah tentu. Tidak ada produk lain sepenting sunscreen sebab produk lain tak berupaya untuk filter the sun punya rays, UV rays tu daripada kulit kita. The only product that can do that adalah sunscreen. So sunscreen di siang hari, sama ada di luar rumah dan di dalam rumah, kena pakai. Itu langkah penting. Bila sebut menyekatakan toner kulit, maksudnya dekat kulit tu adalah toner kulit yang tak sekata ada kawasan gelap, ada kawasan cerah. Macam tu maksudnya bila kita nak membuat kerja-kerja menyekatakan toner kulit. Kena faham dulu apa itu toner kulit tak sekata. Okey. Apa sebab toner kulit jadi tak sekata? Itu pun kena faham dulu. Pertama, biasanya kerana sel penghasil melanin di dalam kulit kita ni ada yang aktif, ada yang tak aktif, ada yang terlebih hasil, ada yang biasa-biasa je hasilnya. Itu semula jadi, itu boleh berlaku. Okey. Keduanya juga sel kulit mati yang berkumpul kat muka kita. Jadi kulit kita kusam. So ada kawasan yang kusam, tompok-tompok tu tak elok, tak cantik dipandang mata. Ketiga,
Punca juga boleh disebabkan terdedah kepada cahaya matahari. So kadang-kadang bila kita kena cahaya matahari ni kan, ada kawasan kena, ada kawasan tak kena, itu boleh menyebabkan berlakunya kita panggil sunspot ataupun pendedahan kepada cahaya matahari yang menyebabkan hyperpigmentation. Keempat, macam mana kulit boleh ada tona tak sekata adalah bekas jerawat lah. Jerawat dah baik, dia meninggalkan bekas-bekas gelap-gelap yang mana nak pulih itu ambil masa. So apa perlu dibuat? 3 perkara penting. Pertama, exfoliate. So membantu kulit kita menanggalkan sel kulit mati di permukaan agar sel kulit yang cantik kat bawah tu boleh naik, menyebabkan tona kulit jadi sekata. Itu kerja-kerja exfoliation kena buat. Jangan buat kerap, 2 ke 3 kali seminggu sahaja. Kedua, pakailah produk yang membantu mencerahkan kulit. Produk yang membantu mencerahkan kulit bahannya biasanya adalah vitamin C, niacinamide, kojic acid, alpha-arbutin. So all these ingredient, ada banyak lagi ingredient lain lah. Kita tengok video saya tentang pencerahan dia. Yang membantu anda. So bukan nak pakai semua, pilihlah mana yang berkenan dan sesuai dengan kulit. Dan yang ketiga, of course, pakai sunscreen. Sekali lagi, pakai sunscreen di dalam rumah, di luar rumah, pakai sunscreen di siang hari. Soalan ni pun popular. Ya Allah, soalan tentang kesesuaian produk. Kadang-kadang soalan ni berbunyi macam ni, orang tanya, "Puan, boleh tak saya pakai jenama ABC? Sesuai tak dengan saya?" Sebenarnya dia bukan jenama, dia adalah bahan. So, macam mana kita nak tahu sesuai? First thing first, knowledge. You need to know your skin type. You need to learn about ingredient. Sebab kita dah tahu, kalau kita dah ada knowledge yang mana kulit tertentu perlu bahan tertentu atau kulit tertentu perlu elak bahan tertentu, itu cara pertama kita pilih produk. Kita nak meningkatkan kecenderungan dia serasi dengan kulit. Tak pakai lagi ni, baru nak pilih. Faham tak? Okay, first kena tengok senarai bahan dan kita faham fungsi bahan-bahan yang disenaraikan itu dan kesannya pada kulit. Tapi belum pakai lagi. So kita pilih yang mana kecenderungan tinggi untuk serasi. Okay, itu first. Keduanya adalah kena faham tentang texture produk. So, texture produk ni dia wujud dalam air, watery, lotion, cream, gel. Kadang-kadang dia ada combination gel cream kadang-kadang, ya. So, texture produk ni ada juga kesesuaian dengan kulit. Sebab texture produk mempengaruhi saiz molekul sebenarnya. So, disebabkan itulah ada kulit yang boleh pakai dalam bentuk krim, ada kulit tak boleh. Saya ambil satu contoh lah, ya. Contoh pakai pelembap jenis yang lotion. Ada jenis dia terlalu berminyak, orang kulit berminyak tak boleh nak pakai, dah tambah sangat minyak dia. Kalau saya memang pilih gel. Tekstur itu serasi untuk saya and I know it. Ya. Kedua. Ketiga, untuk elakkan produk itu cenderung membuatkan kulit iritasi ataupun jadi gatal-gatal merah-merah, ya. Iritasilah tu, ya. Jadi kita buat patch test. Patch test adalah kita ambil sikit produk, kita test pakai dekat kawasan bukan muka. Kalau kita tak buat patch test dan kalau anda mempunyai kulit jenis sensitif, letak kat seluruh muka, apa jadi? Iritasi seluruh muka lah. Kalau kita letak dekat sini sikit, kita try dekat sini sikit, ada yang dekat dalam ni, inner elbow ni boleh juga. Apa yang berlaku adalah anda kalau berlaku iritasi, at least dia dekat tempat-tempat yang terselindung pada kawasan yang kecil. So, kalau berlaku tu, tak pakailah produk tu. Walaupun tadi bahan dia kita baca sesuai untuk kulit. Kalau semua ini dah okey, ya, dah okey, baru pakai dekat muka. Dan kalau anda minat 2-3 produk baru, ya, dan takut kalau produk-produk baru ini tak sesuai dengan kulit, pakailah berperingkat. Kalau datang satu set, produk tu ada 3. Pakai satu dulu. Lepas 2-3 minggu baru pakai satu lagi. Lepas 2-3 minggu baru tambah satu lagi. Sebab kalau ada yang tak sesuai, kita boleh tahu yang mana satu punca dia. So, nak tahu produk tu sesuai, serasi, elok dengan kulit, memang kena pakai pada kulit, ya. Tapi sebelum pakai, adalah langkah-langkah yang perlu dibuat. Okey? Okey? Faham? Saya nampak anggukan di situ. Okey. Kulit sensitif, yes, kulit mudah sensitif. Sensitif bermakna keadaan kulit yang mana mudah beri reaksi bila pakai produk tertentu.
Okey. Sebenarnya kan semua orang ada tahap sensitivity. Semua orang. So, ada orang mungkin sikit, ada orang mungkin banyak, ada orang memang sangat banyak. But bila sebut sensitivity ni, dia bukan sensitif tak sensitif, dia ada tahap. Ya, there are some people who slightly easily sensitized, kulit dia mudah sensitif. Ada yang sangat-sangat teruk, maksud dia sangat-sangat mudah sensitif ni, maksudnya kena udara sikit, kalau berhabuk terus muka dia merenyam, gatal, merah-merah. So memang macam tu, orang macam tu kena duduk kat New Zealand, udara di atas pegunungan Himalaya ke apa ke. Contohnya, saya bukan cakap pasal yang cik puan ni, jangan terasa pula saya cakap pasal tim saya, Syukri tu, dia ada kulit macam tu, susah nak jaga dia, staff yang seorang tu. Kita kena beli angin daripada New Zealand. So jadi macam mana nak jaga? Apa nak buat kalau kulit anda ni memang jenis yang mudah sensitif? Pertama, less is more. Ya, tak perlu terpengaruh dengan orang lain yang pakai sampai 10 step, 9 step, berbelah-belah step tu. Basic step should be enough for you. Sebabnya, the more product you use, the higher risk kulit tu boleh jadi sensitif. Kita nak kurangkan risiko tu. Less is more. Ya, itu bagus untuk orang yang kulit yang mudah sensitif. Kemudian elaklah bahan-bahan yang mana sudah dikenal pasti sebagai mudah untuk sensitifkan orang kulit sensitif. Bukan mana bahan tu jahat tau, tapi kulit sensitif memang tak boleh terima. Contohnya alkohol. Alkohol tak jahat. Alkohol dalam produk memang ada fungsi dia. Tetapi alkohol dikenal pasti sebagai satu bahan yang kurang elok kepada kulit sensitif sebab dia mudah menyebabkan kulit tu jadi sensitif lah, ada reaksi. So, ramai orang salah faham bila mana orang sensitif tak boleh pakai alkohol. Semua kulit kata alkohol tu tak baik. Salah tu. Stres. Saya dapat soalan you all pun stres tadi. Okey. Stres ni kan sebenarnya pada sebilangan orang dia boleh menyebabkan jerawat. Pada sebilangan orang dia tak menyebabkan jerawat. So kita tak kata dia sebagai penyebab utama, dia pencetus lah sebenarnya. So macam mana stres ni boleh mencetuskan jerawat pada setengah orang? Caranya begini, bila seorang tu stres, dia akan menyebabkan sejenis hormon namanya hormon kortisol meningkat tinggi pada dalam badan. So bila hormon kortisol meningkat, hormon kortisol ni beri kesan pada kelenjar minyak. Kelenjar minyak menjadi terlebih aktif bila mana hormon kortisol ni naik tinggi. Itulah start tu. So minyak berlebihan yang dihasilkan oleh kelenjar minyak yang lebih aktif ni tadi, itulah mekanisme pembentukan jerawat. Maksudnya minyak itu boleh menyumbat pori-pori, bergabunglah dengan sel kulit mati, ya, kekotoran yang lain. So itulah penyebab jerawat. So memang betul ada setengah orang bila dia stres, muka dia timbul jerawat. Soalan ni biasa sangat orang tanya, Puan Mary, kalau saya makan kacang, makan jajan, jerawat saya tumbuh tak? Dia macam ni tau, bila sebut tentang makanan yang menyebabkan jerawat, sebenarnya kaitan tu ada perjalanan dia bukan direct. Makan je keluar jerawat, so dia ada perjalanan. Macam tadi, macam stres tu tadi. So kira dia macam ni, makanan yang mana, ini menurut kajiannya, makanan yang meningkatkan paras gula dalam darah, ya, itulah yang boleh cenderung menyebabkan muka jadi berjerawat. So, makanan yang biasanya meningkatkan paras gula ini adalah makanan yang disebut sebagai HGI, High Glycemic Index. Dia mempunyai indeks glycemic yang tinggi. Apakah makanan-makanan yang ada indeks glycemic yang tinggi? Senang je, jajan, processed food, fast food, makanan segera lah, yang manis-manis, yang digoreng-digoreng, itu korang semualah tu. Semua sukalah makanan macam tu, yang krup kita makan tu, lagi dia boleh meningkatkan paras gula dalam darah kerana sifat makanan itu adalah high glycemic index, mempunyai indeks glycemic yang tinggi. Walau bagaimanapun, tidak semua kulit akan mengalami jerawat bila makan makanan begini. So, kita tak kata dia penyebab utama tau, kena faham tu. Dia pencetus. Dan ini boleh berlaku pada setengah kulit, boleh juga tak berlaku pada setengah kulit. Tapi kajian menunjukkan mana orang yang berlaku tu, bila dia cek, rupa-rupanya corak pemakanan mereka ada produk atau makanan yang HGI, High Glycemic Index punya. Okey? Faham ya? Itu sebabnya. Ada juga orang makan susu, minum susu, produk-produk yang tenusu, itu pun boleh juga. Soalan ni pun selalu kena tanya tau. Okey, bila kita sebut tentang
bahan-bahan dalam skincare produk yang tak selamat untuk ibu mengandung, anda kena tahu beberapa fakta dahulu. Pertama, ya, anda kena faham benda ni dulu. Pertama, kajian atau data ya yang mana dilakukan ke atas ibu mengandung ni memang sangat terhad. Sebabnya dari sudut humanity kita tak kajilah ibu-ibu mengandung ni kan. So kajian yang sedia ada kebanyakannya adalah mengkaji haiwan, ya. Tetapi maklumat itulah yang kita gunakan sebagai panduan lah. Memanglah haiwan dengan manusia tu tak sama, tetapi it good as guideline because we can never do research dekat ibu mengandung kalau efek pada janin dia itu jadi sesuatu yang salah. Ya. Jadi dan penting untuk kita faham juga adalah sebelum kita putuskan untuk tak nak pakai produk-produk atau bahan-bahan yang saya sebutkan ni nanti, doktor adalah orang terbaik untuk dirujuk. So the doktor yang menjaga ibu-ibu mengandung ni tadi. So kalau anda mengandung, kena tanya doktor anda. Doktor yang menjaga anda sepanjang mengandung tu, can I use this or not? But again, kalau anda risau, alternatif ada banyak. Ada banyak alternatif yang sehebat produk-produk yang saya sebut tadi. Itu yang bagusnya tentang skincare ni. Bahan ada banyak. So itu adalah alternatif. So antara bahan yang berdasarkan kajian sedia ada yang saya sebut tadi itu, yang tidak berapa sesuai, tidak digalakkan, tidak disarankan digunakan atas ibu mengandung adalah nombor 1, retinoid ataupun vitamin A dalam apa juga bentuk. Dikhawatiri boleh merosakkan janin lah, sebab kajian ke atas haiwan dia menunjukkan begitu. Okey? Right, retinoid ni dia boleh ada dalam bentuk retinol. Dia boleh ada dalam bentuk contoh tretinoin, adapalene, itu semua retinoid lah tu. Apa-apa bentuk retinoid, vitamin A. Kedua adalah salicylic acid. Salicylic acid dikatakan kalau kadar dia tinggi tak digalakkan, sebab satu sifat salicylic acid ni dia adalah boleh masuk kepada your hair follicle. So maksudnya dia punya size tu dia boleh meresap ke dalam kulit, so not so good. Ya, tetapi walau bagaimanapun ada juga mengatakan tetap selamat kalau kadar dia sangat-sangat rendah, ya, sebab ada kajian juga menunjukkan it is not as teruk seperti, taklah seteruk retinoid tadi. Ketiga adalah hydroquinone ataupun derivatif dia alpha-arbutin. Tak digalakkan juga, very strong untuk ibu mengandung, dia boleh meresap ke dalam badan, ke dalam kulit. Dan formaldehyde, of course kebanyakan produk tak ada benda ni, tapi just be careful. Kadang-kadang selain pada skincare untuk muka, produk penjagaan kulit badan, lotion pun ada benda-benda macam ni, so watch out. Dan juga oxybenzone. Oxybenzone ni dia sejenis sunscreen filter, right? Dia adalah chemical sunscreen filter yang mana menurut kajian kalau pakai semasa mengandung ni dia boleh mengganggu kelenjar susu. Ibu mengandung ni kan dia dalam proses nak menyusukan anak, nanti dia boleh ganggu kelenjar susu. So itu beberapa bahannya, ya. Kalau anda risau, takut, elakkan tu lebih baik dan cari alternatif. Ada banyak alternatif yang mana tidak memudaratkan si ibu dan juga kandungan. Kalau anda nak pakai juga, kena tanya doktor dahulu. So bring the product, ask the doctor. Okay, ask your doctor. But overall, elakkanlah, tak ada masalah pun. Pakai je alternatif. Moga-moga soalan yang mungkin anda nak tanya, yang mungkin anda ada di benak fikiran, benak fikiran selama ini terjawab. Atau kalau anda ada soalan lain yang nak diajukan, letakkan di ruang komen. InsyaAllah kita include dalam video akan datang. Dalam segmen, tiba-tiba ada segmen kan? Anda tanya, Puan Mary jawab tiba-tiba. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.